kami dari kelas EM1 kumpulan nombor 4 akan membuat pembentangan yang bertajuk Kemunculan Falsafah Moden Teras Kelestarian Ilmu Ketemudanan. Saya Nurul Izan binti Muhammad Rafi dan ini adalah ahli kumpulan saya. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Adam Hakimi bin Muhammad Rosdi. Dan nama saya adalah Izzuddin bin Abdul Samad Jamaluddin. Kita akan memulakan pembentangan kita dengan pengenalan falsafah moden. Falsafah moden muncul pada abad ke-17 yang dipelopori oleh René Descartes. Bermula di barat pada era yang dipanggil era zaman moden. Era zaman moden muncul selepas era zaman pertengahan. Pada era zaman pertengahan ni muncullah falsafah skolastik. Falsafah skolastik ni falsafah yang mengharmonikan ajaran agama Kristian dan pemikir-pemikir barat. Manakala falsafah moden dia berbeza dengan falsafah skolastik. Falsafah moden ni telah bawa satu idea baru yang bebas daripada ajaran agama Kristian yang memperkasakan aspek akal dan pengalaman manusia. Falsafah moden telah memberi banyak sumbangan dalam bidang ilmu. Contohnya dalam bidang ilmu fizik dan bidang ilmu antropologi dan sosiologi. Contohlah dalam bidang ilmu fizik. Perolehan ilmu pengetahuan elektronik adalah melalui pengamatan pengalaman panca indera. Macam mana tu? Idea tercetus daripada pengamatan pada kipas siling, lalu terhasilnya eksperimen dan uji kaji untuk buktikan wujudnya pengaliran tenaga elektrik. So dari situ berkembanglah teori pasal teknologi mekatronik, elektrik dan semikonduktor. Contoh sumbangan seterusnya adalah dalam bidang antropologi dan sosiologi. Wujud penghasilan buku ilmiah bidang sains. So kat situ kita boleh nampak falsafah moden ni telah meluaskan lagi ilmu sains, lantas memacu kepada kemajuan sains dunia. Jika kita tak faham pasal falsafah moden, kita tidak akan dapat memahami dan menanggapi apa yang berlaku pada hari ini dari segi ilmu, masyarakat dan budaya secara keseluruhannya. Oleh yang demikian, walaupun falsafah moden ni ada sisi-sisinya yang mungkin kontroversi, bercanggah dengan ajaran agama ataupun negatif, tapi manfaat dan keperluannya dalam salah satu cabang fardu kifayah adalah amat penting. Seterusnya, objektif kajian ini adalah untuk yang pertama, memahami maksud dan sejarah falsafah moden. Yang kedua adalah untuk mengenal pasti apa yang ingin dibawa oleh falsafah moden dalam konteks dunia hari ini. Dan yang ketiga, menganalisa perbahasan tentang golongan yang terdapat dalam falsafah moden. Dan yang keempat, mengenal pasti kesan daripada falsafah moden. Dan yang terakhir adalah untuk mengenal pasti perubahan corak pemikiran masyarakat akan datang daripada falsafah moden ini. Definisi falsafah moden. Falsafah ni tak ada definisi yang tepat baginya sebab falsafah ada banyak cabang. So kat sini kita tengok secara etimologi dan secara umum sajalah. Secara etimologinya, falsafah datang daripada dua perkataan Greek kuno Yunani iaitu philos dan sophia. Philos bermaksud cinta, sophia bermaksud kebijaksanaan. Gabung dua tu jadilah cinta kepada kebijaksanaan ataupun love of wisdom. Secara umum pula, falsafah ni merupakan satu usaha untuk mencari kebenaran ataupun keyakinan yang berhubung dengan sesuatu perkara dengan menggunakan akal fikiran. Falsafah moden pula ditarifkan sebagai niat untuk mencapai syarat penglibatan intelektual yang sama untuk menyelesaikan masalah yang timbul dari revolusi ilmiah dan merangkumi pemikir hebat dari zaman Renaissance dari abad ke-14 hingga sekitar tahun 1800. Dan falsafah moden ni membawa konsep pengetahuan tak berasal daripada ajaran agama ataupun kitab suci, tapi dari diri manusia sendiri. Contohnya daripada panca indera, akal, pengalaman, pengamatan dan sebagainya. Kelahiran falsafah moden adalah pada abad ke-17 yang dipelopori oleh René Descartes dari Perancis. Menurut beberapa pengkaji, falsafah moden ni bermula dengan perdebatan tentang masalah epistemologi ataupun sumber ilmu pengetahuan. Kalau sebelumnya sumber ilmu pengetahuan ni datang daripada agama ataupun Tuhan, tapi kini ianya beralih kepada kemampuan manusia sendiri, baik daripada akal maupun daripada panca indera. Ahli falsafah yang terlibat dalam falsafah moden termasuklah René Descartes, Benedict Spinoza, Nicolas de Malebranche, Blaise Pascal, Leibniz dan Christian Wolff. Falsafah moden terdiri daripada pelbagai aliran yang mengemukakan ideologi yang berbeza antara satu sama lain.
Aliran falsafah moden ni termasuklah aliran rasionalisme, skeptisisme, empirisisme, liberalisme, idealisme, utilitarianisme, komunisme, pragmatisme, eksistensialisme, positivisme, pascamodernisme dan romanisme. Saya akan terangkan lebih lanjut tentang 4 aliran. Pertamanya, aliran rasionalisme. Aliran rasionalisme, perintis awalnya adalah Heraklitus. Tetapi tokoh utama yang menggerakkan rasionalisme ni adalah Rene Descartes. Munculnya aliran rasionalisme ni kerana ingin bebas daripada pemikiran tradisional masyarakat terdahulu. Dan aliran ni berpegang kepada akal sebagai sumber utama pengetahuan dan kebenaran. Kedua, aliran empirisisme. Aliran ni muncul sebagai rasa tidak puas hati dan kritikan terhadap kaedah yang digunakan oleh rasionalisme yang mencari kebenaran akal semata-mata. Mereka beranggapan bahawa pengetahuan yang pasti itu datang daripada deria manusia. Kalau rasionalisme daripada akal, empirisisme adalah daripada deria. Aliran ketiga adalah aliran positivisme. Aliran ini muncul pada abad falsafah moden ke-19. Aliran positivisme merupakan aliran falsafah yang berpangkal dari fakta yang positif, sesuatu yang di luar fakta atau kenyataan dikesampingkan dalam pembicaraan falsafah dan ilmu pengetahuan. Tokoh untuk aliran positivisme ini adalah Auguste Comte. Keempat adalah aliran Romanisme yang merupakan sebuah gerakan yang mementingkan aspek seni, sastera dan intelektual. Aliran ini dimulai dengan gerakan kesenian dan intelektual yang kemudian berimbas pada terjadinya suatu revolusi kemapanan nilai-nilai sosial dan keagamaan. Tokoh-tokoh untuk aliran Romanisme ini termasuklah Eugene, Theodore, Jean, Raden Saleh dan Basuki Abdullah. Falsafah moden amat penting dalam kehidupan masyarakat. Ini kerana dengan adanya falsafah moden, ia dapat menjaminkan kebebasan. Kebebasan amat penting dalam kehidupan manusia kerana menurut Descartes, manusia memiliki sifat berkuasa ke atas diri sendiri. Oleh itu, Descartes telah mencipta asas yang dikenali sebagai kekuatan dorongan untuk bebas dan tidak terkokong. Falsafah moden ini telah memberi peluang kepada seseorang untuk berfikir dan bebas dari sebarang ikatan atau kuasa yang mengokong. Seterusnya, falsafah moden telah mendedahkan akan pentingnya pemerhatian melalui eksperimen atau kajian. Ini dapat dilihat dalam ideologi empirisme dan ideologi logical positivisme. Ini kerana ideologi-ideologi ini menyatakan bahawa ilmu yang sebenar hanya dapat diklasifikasi sekiranya melalui eksperimen dan pemerhatian dan bukan hanya menggunakan akal semata-mata. Oleh itu, jelaslah bahawa ideologi-ideologi ini bertentangan dengan ideologi rasionalisme yang menekankan akan kepentingan akal sahaja. Di samping itu, dengan adanya falsafah moden, perkembangan ilmu telah berlaku tidak kira dari segi sains, matematik, metafizik dan sebagainya. Falsafah moden memainkan peranan yang amat penting dalam perkembangan sains dan teknologi supaya dapat melahirkan sebuah masyarakat yang lebih terurus hasil daripada perkembangan ilmu dalam masyarakat. Namun begitu, setelah pengenalan revolusi sains pada tahun 1500 sehingga tahun 1700 telah menyebabkan berlaku pemisahan antara ilmu dan agama. Ini secara tidak langsung telah mengubah pemikiran manusia terhadap Tuhan dan agama. Ini dapat dikaitkan dengan ideologi logical positivisme di mana mereka telah mengamalkan fahaman ini dan mereka tidak mempercayai teori-teori metafizik dengan menyatakan bahawa teori ini tidak mempunyai makna secara kognitif. Kognitif bermaksud mempunyai nilai kebenaran sesuai dengan keadaan yang mungkin berlaku, difahami seperti pernyataan ilmiah. Seterusnya adalah tentang perbahasan falsafah moden yang mempunyai 4 jenis golongan, iaitu golongan rationalism, golongan empiricism dan golongan logical positivism, dan yang terakhir adalah golongan romanticism. Yang pertama adalah golongan rationalism. Rationalism sering dibandingkan dengan empiricism
Rationalism adalah pandangan falsafah bahawa pengetahuan diperolehi melalui akal tanpa bantuan panca indera. Pengetahuan matematik adalah contoh terbaik daripada falsafah ini. Kerana melalui pemikiran rasional sahaja kita dapat menemukan kedalaman hubungan numerik, membina bukti dan menyimpulkan konsep matematik yang lebih kompleks. Sebagai contoh, kita dapat membayangkan bahawa seorang yang terkurung di dalam bilik tanpa pengalaman deria mungkin masih dapat mencapai tahap pengetahuan matematik yang canggih. Beberapa penulis kuno dan abad pertengahan berpegang pada rationalism, terutama Pythagoras, Plato dan Aristotle. Yang kedua adalah golongan empiricism. Dalam falsafah, empiricism adalah teori yang menyatakan bahawa pengetahuan datang hanya dan terutama dari pengalaman diri. Ini adalah salah satu daripada beberapa pandangan epistemologi bersama dengan rationalism dan skepticism. Empiricism menekankan peranan bukti empirikal dalam pembentukan idea, bukan idea ataupun tradisi bawaan. Walau bagaimanapun, empiris mungkin berpendapat bahawa tradisi atau adat istiadat timbul kerana hubungan pengalaman akal terdahulu. Empiricism dikaitkan dengan konsep sehelai putih yang belum ditulis apa-apa atau lebih dikenali sebagai tabula rasa, iaitu minda manusia kosong semasa dilahirkan dan berkembang pemikirannya hanya melalui pengalaman. Yang ketiga adalah golongan logical positivism. Maksud positivism tiada kena-mengena dengan positive thinking. Falsafah ini menekankan konsep sains sosial bebas. Positivism adalah berdasarkan pada keyakinan bahawa tidak ada perbezaan yang asas antara pengetahuan manusia dan pengetahuan ilahi. Positivism percaya bahawa hanya sains yang dapat memberikan pengetahuan yang benar. Auguste Comte berusaha untuk menolak metafizik keagamaan, nilai subjektif dan hanya menerima ilmu yang terbina atas kajian empirikal semata-mata. John Piaget percaya bahawa perkembangan psikologi hanya dapat difahami dengan merujuk pada objek, operasi dan sistem konsep yang menjadi ciri secara saintifik. Dan yang terakhir adalah golongan romantism. Aliran romantism muncul ketika revolusi industri di Eropah Barat pada abad ke-18. Romantism adalah gaya seni dan kesusastraan yang memberikan penekanan terhadap keberahian pemikiran yang berimajinasi serta mengikut gerak hati berbanding aspek logik. Romantism bersifat emosional, aksi yang bebas dan spontan yang menjangkaui kawalan dan peraturan. Era romantism ini berkembang sebagai satu aliran yang menentang terhadap klasikism. Antara negara-negara yang dipengaruhi ideologi pemikiran aliran romantism ini ialah Jerman, Britain, Perancis, Rusia dan Amerika. Seterusnya adalah kesan falsafah moden kepada golongan manusia ini. Yang pertama adalah rationalism. Dari segi agama, rationalism menghasilkan hujah-hujah yang dinyatakan secara betul dan logik untuk mempertahankan agama dan memberi kesan yang menarik untuk orang lain untuk mengenal agama Islam dengan lebih mendalam. Hal yang demikian, ajaran Islam dapat merebak luas ke segenap pelosok dunia melalui jalan dakwah dan penyularan ilmu pengetahuan. Kemajuan ini telah menarik perhatian Barat untuk menguasai ilmu tersebut dan mereka membawa pulang untuk disebarkan di dunia Eropah. Dari segi pendidikan pula, rasionalisme dapat diterapkan dalam sistem pendidikan dengan membantu memahami dan mempraktikkan pemahaman yang rumit dan kompleks. Kesan rasionalisme terhadap sistem pendidikan telah membina sistem saintifik yang berasal dari manusia seperti ilmu matematik, astronomi dan biologi, disusun berdasarkan logik. Yang kedua adalah empiricism. Empiricism menekankan tentang pengetahuan datang hanya dan terutama dari pengalaman deria dan juga dikaitkan dengan konsep sehelai kertas putih yang belum ditulis apa-apa. Salah satu kesan yang dapat diketemukan adalah apa sahaja bentuk pendidikan yang diterima akan menentukan apa yang akan terjadi kepada seseorang manusia berasaskan semua ilmu pengetahuan yang diperolehi. Oleh itu, wujudnya pendidikan tidak formal dan pendidikan formal. Pendidikan tidak formal adalah seperti pendidikan di rumah, tadika dan prasekolah. Pendidikan formal pula adalah seperti sekolah rendah, sekolah menengah dan pusat-pusat pengajian tinggi ataupun universiti. Yang ketiga adalah positivism. Kesan daripada falsafah ini adalah pemikiran positivism dipengaruhi oleh pemikiran yang dilakukan oleh Auguste Comte yang menolak ajaran bersifat abstrak dan bersifat metafizik. Oleh yang demikian, golongan ini berkemungkinan besar untuk tidak mempercayai kewujudan Tuhan kerana ia tidak dapat dijelaskan dalam kajian sains. Yang terakhir adalah romantism. Ketika revolusi Eropah pada abad ke-18, masyarakat ini ketika itu menginginkan sesuatu pembaharuan daripada penindasan pemerintah. Golongan romantism menekankan aspek kebebasan individu. Oleh itu, kesan daripada aspek tersebut telah membangkitkan semangat patriotisme dalam kalangan rakyat untuk menggulingkan pemerintah yang zalim. Berdasarkan kupasan mengenai falsafah moden sebelum ini,
kita dapat menyimpulkan bahawa golongan falsafah terdahulu memainkan peranan yang amat penting dalam menyebarkan ideologi-ideologi pemikiran mengikut fahaman mereka yang tersendiri. Bermula dari kematian Descartes yang telah meninggalkan dua persoalan yang beliau belum selesaikan, iaitu yang pertama ialah menentukan hubungan antara kewujudan Tuhan dan kewujudan alam ini, dan yang kedua adalah menentukan hubungan antara tubuh manusia dan juga tanah sebagai asal-usul manusia. Lalu timbullah pelbagai ideologi-ideologi pemikiran. Keadaan ini amat penting kerana ia telah membuatkan masyarakat pada zaman dahulu membuka minda mereka dan memberi peluang kepada mereka untuk melontarkan pendapat-pendapat dan pandangan mereka masing-masing. Selain itu, dengan wujudnya ideologi-ideologi seperti rasionalisme, empirisme, logical positivism dan romantisme ini telah berjaya mengubah lanskap pemikiran manusia ketika itu, iaitu pada abad ke-16 sehingga abad ke-20. Sebagai contoh ideologi rasionalisme yang telah disokong oleh Heraclitus, René Descartes, Baruch Spinoza dan Gottfried Leibniz mengatakan bahawa akal manusia mempunyai kedudukan yang tertinggi dalam kehidupan manusia dan akal mampu untuk mengetahui apa sahaja. Namun begitu, ideologi empirisme yang telah disokong oleh John Locke, David Hume dan Auguste Comte mengatakan sebaliknya. Bagi mereka, akal tidak mempunyai sebarang makna dalam kehidupan manusia dan tidak penting. Tetapi yang penting dalam kehidupan manusia adalah pengalaman. Pengalaman yang dimaksudkan di sini ialah pengalaman yang dapat dirasakan oleh panca indera. Ideologi yang seterusnya ialah ideologi logical positivisme yang dikembangkan daripada ideologi positivisme yang diperkenalkan oleh Auguste Comte. Ideologi ini merupakan satu falsafah yang mengutamakan pengesahan sama ada melalui perhatian atau eksperimen, dan bagi mereka teori-teori mengenai metafizik itu tidak mempunyai makna secara kognitif. Sebagai contoh, mereka telah menolak akan kewujudan Tuhan kerana bagi mereka Tuhan itu tidak dapat diverifikasi. Ideologi yang terakhir ialah ideologi romantisme yang muncul pada industri Eropah Barat pada abad ke-18. Ideologi ini telah disokong oleh Theodore Géricault dan Victor Mario Hugo. Ideologi ini merupakan suatu gaya dalam seni halus dan kesusteraan, dan ia menekankan kebarahian daripada pemikiran terhadap imajinasi dan gerak hati lebih daripada aspek logik, dan ianya lebih kepada emosional, aksi yang bebas, spontan melebihi kawalan serta peraturan. Jelaslah kepada kita bahawa falsafah moden yang dibawa oleh golongan falsafah memainkan 1001 peranan bagi masyarakat terdahulu, kerana ia adalah suatu bentuk pemikiran tertentu yang akan melahirkan masyarakat yang terdiri dari pelbagai fahaman yang seterusnya akan memajukan sebuah masyarakat. Oleh itu dapat disimpulkan bahawa dengan wujudnya falsafah moden ini, ia dapat mengubah pemikiran atau mentaliti masyarakat akan datang. Ini kerana penggunaan akal, pengalaman atau panca indera. Bahkan seni memainkan peranan yang amat penting dalam melestarikan dan memajukan kehidupan manusia, tidak kira dari aspek keilmuan, politik, agama dan sebagainya. Jadi tidak hairanlah sehingga ke hari ini kita dapat melihat terdapat pelbagai kelompok manusia yang mengamalkan pelbagai fahaman. Meskipun terdapat banyak kebaikan daripada ideologi-ideologi ini, sudah tentu terdapat juga keburukannya yang tersendiri. Oleh itu, masyarakat perlulah bertolak ansur antara satu sama lain semasa menyuarakan pendapat dan berfikir secara rasional, kerana api yang kecil menjadi kawan, besar ia menjadi lawan, yang seterusnya boleh menyebabkan berlakunya pertumpahan darah dan juga peperangan. Sekian, terima kasih.